punya Waishuku no. Siap ada sidebob. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hei, lawa Myvi siapa ni? Siulan. Confused. Siapa dulu nak keluar? Saya tak boleh terlibat dalam kekonfusan anda-anda. Saya nak kena cepat ni. Shopee. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay, InsyaAllah. So, hari ni aku nak ke SQ Motor. SQ Motor, tahu tak SQ Motor? Alah, yang dekat pasang 4 tambahan yang aku selalu duduk pergi kalau nak pasang itu, pasang ini kadang-kadang tu, kalau aku malas nak pasang sendiri kan. Dekat sana lah. So, tujuan utama aku nak ke sana adalah untuk mengganti bateri Sofia Pujana Tikanda ni. So, untuk pengetahuan korang, bateri Sofia ni memang aku tak pernah tukar, memang aku tak pernah ganti sejak ianya dilahirkan. Motor ni dilahirkan pada tahun 2018. Aku beli tahun 2018 lah maksudnya. Dan sekarang ni dah 2022. So dah berapa tahun dah tu? Cuba kau kira. Pejam celik dah 4 tahun dah aku pakai Sofia ni. So sepanjang 4 tahun tu memang tak pernah sekali pun aku menggantikan bateri dia ni. Hati kering bhai. Sebab kalau ikutkan dari recommendation brother-brother yang lebih berpengalaman ataupun pomen-pomen yang banyak pengalaman dalam membaterikan diri masing-masing tu kan, diorang bagi suggestion ataupun cadangan kalau untuk motor-motor macam 250 yang menggunakan bateri kering macam ni, setiap 2 tahun kena tukar. Cadangan-cadangan seperti itu disuarakan atas kapasiti untuk mengelakkan daripada kejadian-kejadian yang tidak perlu terjadi ke atas jentera masing-masing. Macam itulah lebih kurang. Tapi aku bukan buat kuning cantik, tapi di sebalik kejadian 4 tahun tanpa menukar bateri tu adalah sebab dia. Bukan aku saja-saja nak extend, bukan aku saja-saja tak nak tukar 2 tahun sekali tu. Dan sebab utama dia adalah motor ni, Sofia Pujana Tikanda ni memang jarang gila keluar. Dia aktif aku gunakan sebagai jentera harian aku pada setahun lebih yang pertama lah. Sebab masa tu satu-satunya motor yang aku ada, aku punya transport yang aku ada memang Sofia ni lah. And then bila aku dah ada Kapcai, masa aku beli Waishuku dulu kan, throwback sikit, aku dah start menggilir-gilirkan mereka. Tapi most of the time kalau untuk urusan-urusan harian macam nak pergi kedai ke, alamak abang polis. Saya bawa slow je, jangan syaman saya. Dia bawa siapa? Najib ke? Sambung balik. Tapi atas urusan-urusan harian biasanya, kalau macam nak pergi makan, nak pergi beli barang buncit ke, nak pergi pasar malam ke, nak pergi beli rokok ke, memang aku akan guna Kapcai lah. Sebab ianya lebih convenient, lebih praktikal kan, dengan berbakul dan sebagainya. Ditambah pula atas faktor tak daripada bulan 3 2020 hari tu kan, kita dah kena PKP, kita tak boleh keluar ke mana-mana yang kita nak. Dan start daripada bulan 3 tu juga, aku punya office mengambil kesempatan di sebalik kesulitan, di celah-celah kesempitan untuk mengarahkan para pekerja bekerja dari rumah. So dah bila kerja dari rumah, celah mananya aku nak keluar bawa motor pergi kerja, balik kerja macam biasa kan. Even sampai sekarang ni pun aku masih lagi bekerja daripada rumah. Itu antara sebab utama yang menjadi pemangkin kepada penukaran bateri untuk tidak dilakukan dalam tempoh selepas 2 tahun. Kena tunggu 4 tahun baru nak ganti. So okey, dah nak sampai. Kita sambung membawang lepas dah siap pasang nantilah. Okey, jom. Okay, so kita dah sampai dekat SQ Motor Section 4. 4 tambahan. Macam aku cakap tadi, aku nak tukar bateri. Sekejap. Ni bateri dia. Koyoko. Sakit kepala tampal koyok. Bateri lemah, tukar pakai Koyoko. So, jom lah.
Okey. Selesai. Sekejap je kan. Dia punya proses pemasangan bateri baru. Bateri baru selepas 4 tahun aja. Gila koyo. So bila bercerita pasal bateri ni lah, macam korang tengok tadi aku pakai bateri apa, Koyoko kan. Sakit kepala tampal koyo, bateri tak ada, pakai Koyoko. So untuk bateri ni sebenarnya dia ada beberapa benda yang kita sebagai user kena ambil berat lah. Kita kena titik berat kan. Yang pertama, macam aku cakap tadi, biasanya orang akan suggest untuk kita tukar selepas 2 tahun. Dia sebenarnya kenapa orang suggest selepas 2 tahun tu terus tukar, sebab kebanyakan daripada user culas dan tak semua motor dia ada indikator untuk menunjukkan tahap bateri kau tu tinggal berapa volt, berapa kuasa. Macam tu. Dia bukan macam bateri handphone kita boleh tengok bateri dah kong charge. Dia bukan macam tu. So sebab tu orang biasanya recommend kan untuk tukar bateri selepas 2 tahun. Kalau nak lagi senang, korang pasang lah voltage meter tu. So korang boleh monitor lah keadaan kesihatan bateri kau tu. Macam mana aku boleh detect yang bateri aku dah kena tukar? Kebetulan sebelum ni aku ada tengok dekat YouTube, yang aku nampak bila bateri kong ni kan, dia punya simptom, bila dia on switch, okey, semua menyala. Bila dia tekan je ignition button ni, start button ni, dia punya meter tu dia akan padam kejap, lepas tu baru menyala, lepas tu baru hidup enjin. So motor aku dah jadi macam tu tau 2-3 kali. That's why aku rasa macam ni bateri memang dah kena tukar dah ni, dah sampai masa dia. Tapi janganlah korang menjadikan aku punya kisah ni sebagai penanda aras untuk bateri korang Ini ikut daripada aku punya cara pemakaian, cara pemakaian apa, pakai baju apa, cara penggunaan motor lah. Macam aku cakap tadi, motor aku ni 2 tahun aktif, 2 tahun parking. Kalau korang jenis yang hari-hari running kan, hari-hari bawa pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, keluar sana keluar sini, seloknya lepas 2 tahun tu tukar lah. Ataupun kalau korang dah pasang voltage meter tu, tengok korang punya voltage tu dah rendah, tu tandanya bateri korang memang dah sampai masa untuk tukar lah. Modal tadi lebih kurang dalam RM190 kalau tak silap. Dia bagi receipt, dia cakap receipt simpan bank, bateri ada warranty 3 bulan. Kalau jadi apa-apa boleh minta ganti lugi, gitu. And then satu lagi, ni pesanan penaja sikit lah. Kalau bab-bab bateri ni, tolonglah jangan pakai yang imitation punya bateri. Jangan pakai bateri-bateri yang low class. Asal nampak murah kat Shopee tu kau sebat. Dia bukan apa. Ada kes, ni kes yang member aku cerita, kawan dia pakai motor besar, tapi bateri pakai bateri Shopee lah, bateri yang murmur. Bila pakai, tak lama lepas tu motor dia tak boleh hidup. Lepas tu bila check bateri dia kong habis, rectifier dia pun kong, sebab nak murah punya pasal. Jadikan dia je satu pengajaran lah. Jangan sebab kau nak jimat beberapa puluh ringgit, beberapa ratus ringgit, end up kau kena tambah berkali-kali ganda daripada penjimatan kau tu. Elakkanlah seboleh-bolehnya. Dia kalau kau nak beli aksesoris third party ataupun aksesoris yang murah-murah, kalau macam kau punya brake lever ke, handle grip ke, benda-benda aksesoris ni tak ada masalah sangat. Yang menjadi masalah bila benda-benda yang bersangkut paut dengan kau punya enjin tu. So tu je lah kot. Sedikit sebanyak pembawangan Alkisah awal bateri untuk Sofia punya hati kanda ni. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.